Dan Alhamdulillah yang bersama dengan saya ni adalah mereka yang politically conscious. Sebab mungkin mak ayah mereka pun politically conscious. Mereka sedar tentang kepentingan politik. Tetapi bila kita tanya tentang kawan-kawan mereka, ada di antara mereka yang mengatakan anak-anak muda ni sekarang ni dia tak berapa minat sangat dengan politiknya. Yang ada kerana bagi mereka politik ini adalah untuk kaum tua. Bagi mereka orang muda orang kata apa, orang muda tak perlu nak bercakap tentang politik. Dia hidup pun belum entah ke mana lagi, tak perlu tahu lagi, tak perlulah mereka bercakap tentang politik. Ini sebenarnya satu pemahaman yang silap. Kerana kalau kita tengok dan kita lihat, kebanyakan dahulu zaman Anwar Ibrahim, zaman saya sendiri, kebanyakan gerakan itu bermula daripada gerakan mahasiswa. Kalau kita tengok jatuhnya Presiden Indonesia dahulu, jatuhnya Presiden tersebut adalah disebabkan oleh gerakan mahasiswa yang berlaku sehingga menyebabkan kerajaan dan presiden pada masa itu jatuh di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita faham dan memahamkan anak-anak kita, remaja kita, bahawa kita perlukan suara massa, the mass, a mass voice, a mass punya gerakan untuk kita nak menghadapi situasi dan suasana yang kita ada. Iaitu membawa saya kepada satu topik pertama, iaitu berkenaan dengan seorang ahli parti keadilan rakyat bernama Daing Ridwan kalau tidak saya, yang telah digantung daripada parti baru-baru ini. Telah digantung daripada parti, suratnya telah keluar, padahal pada 2018 beliau telah pun memukul Rafizi Ramli sewaktu pemilihan parti sehingga Rafizi membuat laporan polis. Hanya apabila kes tersebut disebut pada 2020 ni, yang baru-baru ni Rafizi pergi Sabah, dan saya buat bising serta rakan-rakan yang lain mula buat bising, sebarkan video, barulah tindakan itu diambil. Tu saya kata, sedangkan yang baling Teng Chua, yang pukul kepala Teng Chua, immediately kena ambil tindakan. Kenapa orang ini mengambil masa 2 tahun? Bukan setakat 2 tahun. Dia juga telah dilantik menjadi penyelaras DUN di bawah Sungai Buloh, dan dengar-dengarnya dia tengah berkira-kira untuk menjadi YB di bawah DUN Selangor. Kononnya saya dengar bahawa dia telah bercita-cita menjadi YB di bawah DUN Selangor. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ada beberapa kartel yang sekarang ini berkira-kira nak jadi YB di negeri Selangor. Kerana dia tahu negeri Selangor ni insya-Allah kalau bertanding, tiketnya boleh menang. Potensi untuk menang itu adalah tinggi. Jadi mereka sekarang ini berkira-kira dan mengira-ngira diri mereka untuk menjadi YB di kawasan Selangor. Ini saya nak bagi tahu kepada yang bercita-cita ni. Saya nak bagi tahu bahawa kami tahu anda kartel. Kami tahu dulu anda berkempen dengan Afif. Kami tahu dulu anda berkempen dengan Azmin. Kami tahu dulu anda berkempen dengan Hilman. Kami tahu siapa diri anda. Kami sedar siapa diri anda. Dan ketahuilah, selepas ini kita tidak akan ada kartel di negeri Selangor. Cukup-cukuplah negeri Selangor tu dijajah oleh kartel-kartel Azmin dan juga selepasnya. Cukup-cukuplah. Kita nak katakan bahawa sekarang ini dalam pemilihan parti yang akan datang, kita akan hapus, kita akan cabut kartel itu sehinggalah ke akar umbinya. Kita akan tengok dan jelas. Kalau nak tahu, ada orang tanya dalam grup Bina Negara, apa definisi kartel? Saya kata tak ada satu working definition untuk kartel. Tetapi apa yang saya kata, ikutlah apa yang saya cakap. Kalau saya kata orang ni kartel, kartel lah. Kesian juga lah kadang-kadang orang tu, kalau macam tu, orang tu saya tak cakap ni, kartel lah dia. Tak semestinya. Kadang-kadang orang tu bukan kartel, tapi semua saya tidak sehaluan dengan dia, maka tak bolehlah kita kata dia kartel kan. Kita boleh bagi beberapa contoh, tapi tak adalah saya nak sebut malam ini. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan kartel yang ada. Apa definisi, working definition of kartel ni? Yang paling utamanya, mereka dulu adalah penyokong dan pendukung Azmin Ali. Mereka adalah penyokong dan pendukung Afif. Mereka adalah penyokong dan pendukung Zuraidah Kamaruddin. Mereka adalah penyokong dan penyokong Hilman. Itu definisi awal kartel. Namun begitu, kalau kita dalami lagi, kartel ini terbagi kepada 3 kategori utama. Yang pertama adalah yang kuat mendukung Hilman, menyokong Afif, Azmin Ali dan sewaktu dengannya. Mereka ini yang kuat, yang bersama dengan mereka sehingga ketitisan masa yang tak akhir, dan mereka melompat dan ada yang tidak melompat. Dan sehingga kini, mereka sebenarnya masih menyokong dan mendukung Azmin. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kartel-kartel ini kecewa apabila Azmin dan Zuraidah tidak menunaikan janji untuk membuat parti baru. Akhirnya, apa yang berlaku, mereka pun U-turn.
konon-kononnya menyokong Presiden. Tetapi mereka masih lagi membenci Rafizi Ramli. Mereka tidak suka kepada Rafizi Ramli. Mereka tidak suka kepada pasukan Rafizi Ramli, termasuklah diri saya ini. Kan? Tak mengapa. Sebab kita faham bahawa yang penting next pemilihan parti. Dan next pemilihan parti, kita lawan kartel. So, siapa-siapa yang saya dan Rafizi lawan dalam next pemilihan parti, kalau Rafizi bertanding lah, kalau dia bertanding. Kalau tak bertanding pun, katakanlah, siapa-siapa yang pasukan kami lawan dalam next pemilihan parti, maka ketahuilah, berkemungkinan besar dia adalah kartel. Tak semestinya dia kartel. Ada yang lawan saya pun tak semestinya dia kartel kan. Tetapi berkemungkinan besar bahawa dia adalah kartel. Sebab itu kenapa saya pentingkan sangat emphasize perkataan kartel ni tuan-tuan dan puan-puan. 2018, 2014, 2018 kan. Sebelum itu lagi saya kata 2011 kalau tidak saya. Pemilihan parti. Kita emphasize kepada permasalahan. 11 ni tak ada sangatlah 14. Permasalahan kepada Azmin pada masa itu. Permasalahan kepada kartel pada waktu itu. Permasalahan kepada tim-tim yang cuba merosakkan parti keadilan daripada dalam. Tetapi ramai yang tak nak percaya apa yang kami cakap. Ramai tak nak pegang kepada yang kami cakap. Ramai yang kata tak ada Iswardi, engkau ni jangan nak cuba memecah belahkan parti. Engkau ni adalah perosak kepada parti. Engkaulah sebenarnya merosakkan parti, dia kata. Engkaulah sebenarnya tidak setia kepada parti. Engkaulah dengan Wan Azizah pada masa itu yang cuba untuk merosakkan parti. Sedangkan Azmin Ali sebenarnya yang hendak membina parti. Engkaulah sebenarnya yang nak merancanakan untuk merosakkan parti supaya jatuh. Akhirnya, bila kami lawan juga pada pemilihan parti 2018, sehingga terbang meja, sehingga bergaduh, pecah muka, hingga berdarah dan sebagainya. Orang kata, inilah parti PKR, parti yang ganas. Dia bukan masalah parti yang ganas. Kami ganas kepada orang yang benar-benar ingkar dan benar-benar khianat kepada parti. Yang kami tahu khianat kepada parti. Sebab itu, Parti Keadilan Rakyat adalah manusia di dalamnya, adalah manusia yang benar-benar berjuang atas dasar prinsip. Wa'ima pun orang itu di dalam parti. Salah adalah salah. Benar adalah benar. Susah nak cari orang macam ni. Nak tegur orang, susah. Nak ampu orang, senang. Ramai pengampu-pengampu di luar sana. Pengampu-pengampu menteri, sebab kata cerita P. Ramlee kan. Kamu pengampu-pengampu orang kaya. Ramai. Yang cium tangan, yang cium mana, yang peluk, YB, orang kaya ni, orang kaya tu. Ramai. Tetapi yang sanggup bercakap tentang kebenaran itu tak ramai. Sebab itu akhirnya bila Azmin Ali melompat, kita kata Azmin Ali tu hebat sangat. Dia melompat, saya tak tengok pun ramai yang ikut dia. Ya, ada yang katakan ramai akan ikut dia selepas itu. Tetapi selepas itu, di mana mereka sekarang ini? Akhirnya, Saki Baki Tai Unta ini masih ada di dalam parti. Mereka berada di dalam parti dan sekarang ini tengah berkira-kira dan mengira-ngira untuk kononnya setia kepada Presiden supaya nanti dapat menjadi calon dalam pilihan raya umum yang akan berlaku. Sekejap lagi saya akan mention mengenai pilihan raya umum yang akan berlaku. But, that's the thing. Itu yang menjadi masalahnya sekarang ini. Permasalahan yang paling utama, bila berlaku pemilihan parti, kan, kita nak lihat adakah kartel-kartel ini benar-benar mahu mendukung Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun mereka hanya sekadar berada di situ untuk menjadikan beliau sebagai boneka yang boleh ditolak ke kiri ke kanan. Saya tahu secara perancangan kasarnya siapa akan bertanding Presiden. Saya akan bertanding naib Presiden. Siapa akan bertanding ketua cabang. Akan ada pergaduhan, akan ada pertindanan dan akan ada persaingan serta pertembungan. Namun begitu, takut kami tidak takut. Lawan kami tetap lawan. InsyaAllah. Sebab apa? Kenapa nak sibuk nak lawan parti sendiri ni? Itu saya kata tadi. Takkan tak faham lagi. Sejarah telah menulis. Tak lama sejarah tu, bulan Februari yang lepas. Kita sebut tentang Siki Tul yang melakukan pengkhianatan. Itu cerita yang kami nak tonjolkan. Dicatat dalam sejarah. Karut tak karut cerita itu cerita lain. Tetapi pengkhianatan itu bukan setakat berlaku dalam sejarah Melaka, tetapi dalam mana-mana sejarah pentadbiran akan berlaku kesetiaan dan pengkhianatan. Tak belajarkah kita? Tak belajarkah kita bahawa pengkhianat-pengkhianat ini, selagi mana kita letak mereka di dalam parti, maka mereka akan merosakkan parti daripada dalam. Ini saya nak bagi tahu satu cerita. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya bila Umar Al-Khattab, dia tanya kepada Nabi, dia kata, Rasulullah bagi tahu aku siapakah orang munafik, maka aku akan pancung kepalanya, dia kata. Rasulullah kata, aku tak nak bagi tahu, nanti aku tak nak orang menganggap aku nak membunuh
pengikut aku sendiri. Dia kata, aku tak nak orang menganggap aku nak bunuh pengikut aku sendiri. Dia kata, sebab itu aku takkan bagi tahu engkau. So akhirnya Rasulullah catatkan nama-nama orang munafik ni, dan hanya seorang saja yang tahu nama orang munafik tu, iaitu sahabat Nabi bernama Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman. Dia ada list orang-orang yang munafik ni. Sehingga dah Nabi wafat, maka list itu ada pada Huzaifah dan tidak dibagi tahu kepada orang lain. Akhirnya, sehingga kan ada di riwayat mengatakan, kalau Huzaifah tu tak pergi semayang mayat sesuatu sahabat tu, Umar tak akan pergi. Yalah, kadang-kadang dia tak pergi semayang mayat, semayang jenazah tu, bukan sebab apa, mungkin beliau sakit ke, sakit perut ke, ada urusan lain ke, tapi Umar tak akan pergi kerana takut orang itu orang munafik. Poinnya di sini adalah, kadang-kadang betul, macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada yang tanya, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak tagas ke tentang geng-geng orang kata kartel ni. Dia macam ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan, kalau dia menghukum secara sembrono tanpa ada orang kata, dia bukan kenal semua orang pun. Dia ada 1 juta ahli parti keadilan ni. Kalau dia nak menghukum secara sembrono, nanti orang mengatakan Anwar Ibrahim ni kejam terhadap anak muridnya, kejam terhadap ahlinya sendiri. So orang-orang seperti saya ni lah, the so-called Huzaifah ibnu Yaman, yang kena nak pergi ke depan. So-called Umar Al-Khattab ni, tak adalah kami ni sama level dengan sahabat kan. Tapi contoh, jangan pula ada orang ambil out of context. Di mana kami inilah yang akan mendepani musuh ini. Yang akan mendepani kartel-kartel ini. Yang akan memastikan bahawa mereka akan kami cabut. Bukan setakat daripada rantingnya, sehingga ke akar-akarnya kami akan cabut. Kami akan pastikan bahawa kartel tidak akan bertapak lagi di dalam parti. Tadi ada saya meeting dengan someone. Dia kata apa? Dia kata, Iswadi, itulah masalah parti kau ni. Ramai yang melompat. Saya kata, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah yang melompat ini, mereka yang di-offer oleh geng-geng sebelah ni. Kita tahu mereka di-offer. Dan mereka ini bermula dengan tidak ada apa. They have nothing. They've been in the struggle. Berada dalam perjuangan ini berpuluh tahun. So akhirnya bila mereka menemu sedikit kemanisan, tiba-tiba daripada tidak ada apa, tiba-tiba di depan mata ada 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 ribu, 500 ribu. Daripada tak ada apa, poket makan pun tak ada duit, makan Maggi je. Maggi pun mungkin bercatur 2-3 hari, tiba-tiba depan mata ada beratus ribu, berjuta-juta. Iman pun boleh tergugat kalau macam tu. Jadi itu saya katakan, kita kena faham situasi itu. Sebab itu, para pejuang yang ada sekarang ini kena faham bahawa dalam perjalanan mereka menghadapi perjuangan ini, kita kena tahu, kita berjuang ini untuk apa. Kalau berjuang ini untuk cari makan, dalam politik ini untuk setakat nak cari projek, maka akan ada new cartel, group cartel yang akan baru. So definisi, working definition of cartel bagi saya adalah mereka yang masuk politik semata-mata kerana nak kaya, nak projek. Mereka itulah bakal jadi kartel. Tak kisahlah dia sekarang ini jadi reformis, tapi kemudian nak jadi itu, maka itu mereka itu bakal menjadi kartel. Dan orang-orang inilah sebenarnya yang akan merosakkan parti lebih teruk, yang akan merosakkan negara lebih teruk. Saya kata nak mewujudkan satu komponen parti yang kuat. Dia bermula daripada dalam. Bagi saya nak mewujudkan sebuah negara yang kuat, dia kena bermula daripada dalam. Dia kena bermula daripada parti itu sendiri. Orang-orang di dalam parti itu sendiri. Ahli-ahli di dalam parti sendiri. Kena faham kepada perjuangan. Kena faham kepada matlamat. Kena faham bahawa kalau nak jadi kaya, jangan join politik. Nak jadi kaya, join benda lain. Nak jadi kaya, join bisnes. Jangan join politik. Kalau nak jadi kaya, buat bisnes. Jangan join politik. Kita boleh pergi terlibat membantu politik. Erti katanya kita buat donation. Boleh. Tapi nak jadi kaya, maksudnya jadi ahli YB, nak jadi kaya, tak boleh. The moment kita rasa nak jadi kaya, kena jadi YB, kena jadi KK, kena jadi MPKK, maka pada saat itulah, ketahuilah bahawa anda memerlukan politik untuk jadi kaya. Ketahuilah pada masa itu, politik itulah cara anda cari makan. Bila keadaan demikian, bila berlaku pertemuan di antara kepentingan rakyat dengan kepentingan peribadi, keutamaan anda adalah kepentingan peribadi berbanding dengan kepentingan rakyat. Daripada situ, dia akan menimbulkan satu polemik yang besar, satu masalah yang besar kepada rakyat. Jadi ke mana lagi rakyat kita nak bawa sebenarnya? Sebab itu, dalam isu ini, bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, bahawa ini bukan masalah isu Sabah. Isunya, bolehkah wakil rakyat itu mewakili rakyat? Sebab Syafi'i Abdal kata, kita perlukan orang Sabah untuk membela Sabah. Tak.
Bukan orang Sabah kena membela Sabah. Kita perlukan seluruh rakyat Malaysia untuk membela Sabah. Seluruh rakyat Malaysia untuk membela Sarawak. Seluruh rakyat Malaysia untuk membela Malaysia. Sebab apa? Kalau kita mengira negeri kepada negeri, maka apa bezanya kita mengatakan Melayu kena bela Melayu? Cina kena bela Cina? India kena bela India? Kita katakan bahawa kita kena buang sentimen. Kita bukan tak boleh suka pada bangsa. Kita kan tak boleh cinta pada bangsa. Saya Melayu. Saya suka, saya sayang bangsa saya. Saya sayang agama saya. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh kata hanya Melayu je boleh bela Melayu. Tak. Seluruh rakyat Malaysia kena membantu untuk membela Melayu. Sebagaimana seluruh rakyat Malaysia kena membantu untuk membela Cina. Seluruh rakyat Malaysia kena membantu untuk membela India. Membela Iban, Kadazan, Kenyah, Kayan, Murut, Bajau. Semua bangsa. Orang asli. Semua. Kita perlukan semua mengembeleng tenaga membela di antara satu sama lain. Yang itu baru kita namakan hashtag kita jaga kita. Kita jaga kita. Jauh dari saya tersasar ni. Jadi sebab itu saya kata, Daeng yang memukul Rafizi digantung setelah lembaga disiplin disesak. Kita nampak bahawa permainan itu di situ. Bahawa permainan Daeng ni akhirnya, Daeng ni hanyalah salah satu watak di dalam watak Parti Keadilan Rakyat yang cuba merosakkan parti daripada dalam. Itu hanya satu watak. Dia ada ramai lagi watak-watak yang lain. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan dan puan-puan pun akan terkejut. Betul ke dia ni kartel? Betul ke dia ni kartel? Ya ke dia ni kartel? Ya. Tapi kadang sekarang buat masa ini, saat ini, saya tak nak sebut dulu. Dan saya nampak ada di antara mereka yang sekarang ini berkira-kira konon nak jadi YB. Jangan ingat kami tak tahu anda tu kartel, saya kata. Terutama di Selangor.